yang dihormati warga MRSM Muka Sarawak, terutamanya pengetua, barisan pentadbir, guru-guru dan semua pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada MRSM Muka kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama menjayakan program Bicara Ibu Pertiwi ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Cikgu Zuhaili untuk segala usaha yang telah dibuat. Dan untuk hari ini, saya ingin mengetengahkan mengenai penentangan penyerahan Sarawak kepada pihak British. Okey, sebelum saya start dengan slide saya, mungkinlah ada yang dah familiar ataupun dah tahu tentang peristiwa ini. Ataupun ada yang tahu sikit-sikit je ataupun ada yang tak tahu langsung. Macam saya, sejujurnya saya macam saya lahir di Kuala Lumpur dan saya membesar di Kuala Lumpur, semuanya di bahagian Semenanjung, tetapi dalam banyak-banyak negeri ataupun dalam banyak wilayah negeri-negeri Melayu di Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu dan juga wilayah Sabah dan Sarawak, saya sangat-sangat meminati sejarah Sarawak. Dan sewaktu saya masuk dalam bidang sejarah, waktu diajar tentang sejarah Sarawak, dia tak ajar semua tau, dia ajar sikit je, tapi saya sendiri yang sangat-sangat teruja untuk tahu lebih tentang sejarah Sarawak. Dan sebab itu juga saya mengetengahkan tentang sejarah Sarawak dalam perkongsian video-video saya di ML Studio. Okey, tanpa membuang masa, saya... Okey, baiklah. So, tajuknya adalah penentangan penyerahan Sarawak kepada British. Okey, seperti yang kita tahu ataupun sedia maklum, berbezanya Sarawak dengan negeri-negeri Melayu di Persekutuan Tanah Melayu dan juga dengan Borneo Utara iaitu Sabah. Sarawak ini bukan sahaja waktu Persekutuan Tanah Melayu yang masih mempunyai ketua pentadbirannya, ketua pemerintahnya adalah seorang sultan yang berbangsa Melayu tetapi berbeza di Sarawak kerana ketua pemerintahnya adalah seorang rajah putih, iaitu orang berkulit putih dari Eropah. So ini yang membezakan atau menjadikan Sarawak itu sendiri mempunyai perjalanan sejarah yang sangat unik berbanding dengan Persekutuan Tanah Melayu dan juga wilayah Sabah. Dan itu juga yang menyebabkan wilayah Sarawak punya sejarah ini agak berbeza berbanding yang lain dan mempunyai keistimewaannya sendiri. Okey, macam sekarang adalah penentangan penyerahan Sarawak kepada British. Okey, so mengenai sebelum tu kita nak tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan penyerahan Sarawak. Penyerahan Sarawak bermaksud ataupun secara umumnya penyerahan Sarawak adalah peristiwa penyerahan pemerintahan Sarawak kepada pihak British. Dan ini menandakan peristiwa penyerahan Sarawak ini menandakan peristiwa permulaan sejarah Sarawak menjadi tanah jajahan mahkota British. Kerana apa? Sebelum ini Sarawak ditadbir oleh dinasti Brooke. Dan apabila Sarawak diserahkan kepada pihak British, secara rasminya Sarawak menjadi tanah jajahan di bawah pemerintah British. So itulah yang dimaksudkan dengan penyerahan Sarawak. Ini secara generalnya lah. So bila orang tanya apa yang dimaksudkan, bila orang kata apa yang dimaksudkan dengan penyerahan Sarawak, so secara umumnya adalah satu peristiwa ataupun upacara penyerahan pemerintahan Sarawak kepada pihak British secara rasminya. So dengan penyerahan Sarawak itu, dengan rasminya Sarawak menjadi tanah jajahan mahkota British. Okey, kemudian kita nak tengok dulu Sarawak sebelum tahun 1841. Okey, kenapa sebelum 1841? Kerana sebelum 1841 adalah sebelum kedatangan James Brooke ke Sarawak. Okey,
Sarawak sebelum tahun 1841 merupakan sebahagian daripada Kerajaan Melayu Brunei. Kalau kita sebut, kalau kita cerita, kalau kita baca pasal sejarah Sarawak, memang tak akan lari dari sejarah Kesultanan Brunei. Memang sangat berkait rapat. Dan Kesultanan Brunei, dia adalah waktu itu sangat berkuasa dekat Empayar Kepulauan Melayu ini, dan Sarawak waktu itu hanya besar ni sahaja. Yang warna kuning ni sahaja Sarawak. Okay? Sekecil sahaja berbanding Sarawak yang hari ini. Sarawak sebelum 1841 hanya merangkumi kawasan yang dalam kotak merah itu sahaja. Kecil. Orang kalau ada buku-buku sejarawan yang menulis Sarawak yang dulu hanya sebesar tapak tangan. Besar tapak tangan sahaja. Okey, besar tapak tangan sahaja Sarawak yang dulu. Okey, sebelum 1841. Dan pada waktu ini Sarawak berada di bawah penguasaan Kesultanan Brunei, tetapi secara tidak langsung. Okay, kenapa secara tak langsung? Jadi saya akan cerita. Okay, kemudian Sarawak ini bertukar tangan kepada James Brooke pada 1841 apabila Sarawak ini yang kecil ini, yang sebesar tapak tangan ini diserahkan oleh Pangeran Muda Hashim sebagai tanda terima kasih dan memenuhi janji kepada James Brooke. Kerana apa? James Brooke telah membantu mententeramkan kacau bilau yang berlaku di Sarawak. Okey, pada ketika itu berlaku kacau bilau yang melibatkan pengaruh Kesultanan Brunei di Sarawak, dan Raja Muda Hashim ini telah minta bantuan James Brooke. Dan kisahnya agak panjang. James Brooke datang ke Sarawak 2 kali. Dia ditawarkan untuk membantu ini. Mula-mula dia tak nak terima. Kali kedua baru dia terima setelah ditawarkan untuk mendapat kawasan Sarawak. Jadi dia bersetuju untuk membantu, dan atas sebab itu jugalah beliau diberikan wilayah Sarawak ini. Dan bukan itu sahaja, James Brooke juga telah menjadi gubernur di Sarawak. Statusnya hanya gubernur sahaja pada asalnya. Kemudian dia jadi raja, yang adalah beberapa yang dilakukan selepas itu. Okey, kemudian ini secara ringkasnya Sarawak sebelum 1841, iaitu sebelum kedatangan James Brooke. Okey. Okey, kemudian dinasti Brooke di Sarawak. Dinasti Brooke di Sarawak, Sarawak ditadbir oleh dinasti Brooke seramai 3 keturunan. Okey, seramai 3 keturunan. Yang pertama, Sarawak mula ditadbir oleh James Brooke dari tahun 1841 hingga 1868, dan kemudian diteruskan oleh 2 orang keluarganya, iaitu Charles Brooke 1868 hingga 1917. Dan Charles Brooke inilah yang paling banyak, yang paling lama, yang paling banyak menyumbang ke arah Sarawak. Dan kalau kita tengok kenapa peta di Sarawak hari ini yang tadi sebesar tapak tangan, dan sekarang menjadi saiznya hampir menyamai saiz keluasan semenanjung tanah Melayu, semenanjung Malaysia, adalah disebabkan oleh Charles Brooke ini. Okey, dia banyak meluaskan kawasan Sarawak. Okey, Charles Brooke ini merupakan anak saudara kepada James Brooke. James Brooke dia tak ada anak, dia tak ada anak, jadi dia tak ada anak lelaki. Secara sahnya lah dia tak ada anak lelaki, jadi pemerintahan Sarawak diberikan kepada anak saudaranya, iaitu Charles Brooke. Okey. Okey, kemudian Charles Brooke memberikan menyerahkan pemerintahan Sarawak seterusnya kepada generasi Brooke yang seterusnya, iaitu Charles Vyner Brooke. Dan Charles Vyner Brooke ini merupakan anak kepada Charles Brooke. Okey. Dan Charles Vyner Brooke telah memerintah Sarawak selama dari tahun 1917 hinggalah 1941, iaitu sehingga Perang Dunia. Okey, Perang Dunia Kedua. Dan Charles Vyner Brooke ini dia merupakan anak sulung kepada Charles Brooke, dan dia lah yang akan timbulkan isu selepas ini. Okey, jadi dinasti Brooke memerintah Sarawak selama 100 tahun. Dari tahun 1841 hingga 1941, selama 100 tahun. Okey, dalam tempoh 100 tahun juga,
Sarawak telah mendapat pengiktirafan kemerdekaan daripada Amerika Syarikat pada tahun 1863 dan kemudian telah juga mendapat pengiktirafan British sebagai negeri naungan British pada tahun 1888. Dan ini menjadikan, sebab itu ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahawa Sarawak merupakan sebuah wilayah yang merdeka semasa berada di bawah pemerintahan dinasti Brooke. Kerana waktu itu untuk menjadikan sesebuah wilayah itu merdeka, dia kena ada pemerintah, dia kena ada penduduk, kena ada sempadan dan mendapat pengiktirafan dari kuasa luar. Kuasa luar lah, kuasa yang besar. Dan Sarawak mempunyai keempat-empat ciri ini. Dan kerana itu ada sejarawan yang mengatakan bahawa Sarawak merupakan sebuah wilayah yang berdaulat, yang merdeka sewaktu di bawah pemerintahan dinasti Brooke selama 100 tahun. Okay, so ini secara ringkasnya sejarah awal Sarawak sehinggalah pemerintahan dinasti Brooke. Okay, seterusnya. Okay, pada tahun pada upacara ataupun pada sambutan Sarawak yang ke 100 tahun perayaan bila dah 100 tahun Brooke dinasti Brooke memerintah Sarawak, mereka mengadakan satu upacara. Macam sambutan lah 100 tahun ulang tahun pemerintahan Brooke di Sarawak. Jadi dalam pada waktu itu Charles Brooke ni yang tadi rajah yang ketiga ni, dia telah memperkenalkan sebuah perlembagaan bertulis pada tahun 1941. Dan ini sebagai kemuncak sambutan 100 tahun pemerintahan dinasti Brooke. Sebab sebelum ni tak ada perlembagaan bertulis yang berkait dengan hala tuju ataupun matlamat falsafah dinasti Brooke, tak ada. Ini yang pertama kali. Kiranya ini sebagai dia nak buat satu pembaharuan yang Sarawak ini ada satu perlembagaan bertulis selepas 100 tahun diperintah oleh keluarga Brooke. Okay, dan perlembagaan tersebut mengandungi 9 prinsip utama yang menerangkan falsafah dan tujuan dinasti Brooke. Dan prinsip ke-8, dalam 9 prinsip tu, prinsip ke-8 menggariskan taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak. Maksudnya dekat sini, Charles Brooke ni dia dah ada cita-cita untuk menamatkan pemerintahan dinasti Brooke. Selepas 100 tahun, dia dah bercita-cita untuk menamatkan pemerintahan dinasti Brooke di Sarawak. Jadi dia gariskan dekat dalam prinsip itu, perlembagaan itu untuk memberikan Sarawak ini taraf berkerajaan sendiri. Maksudnya dekat sini, dia nak bagi orang Sarawak sendiri yang mentadbir Sarawak, bukan lagi dinasti Brooke. Okay, so maksudnya dalam prinsip ke-8 ini, penduduk Sarawak, orang Sarawak, rakyat Sarawak ketika itu akan diberi pendidikan, akan diberi pengetahuan, akan didedahkan dengan cara-cara untuk mentadbir negara mereka sendiri, akan diajar tentang menguruskan ekonomi dan sebagainya untuk menyediakan mereka ke arah berkerajaan sendiri supaya mereka boleh mentadbir negara mereka sendiri. Okay, ini ditulis dalam prinsip ke-8 Perlembagaan 1941 dan sebelum tu apa yang saya cerita hari ini ada dalam silibus tingkatan 4 sejarah dan mungkin pelajar-pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 familiar dengan topik ni, tapi saya akan cerita dalam sikit lah. Okay, seterusnya. Kau teh. Dia kela pada apa? Memajam perintah kau, betum selan kau. Minta maaf Eric, tolong tutup mic Okay, seterusnya. Namun begitu, rancangan untuk melaksanakan perlembagaan 1941 tadi, perlembagaan yang dikemukakan oleh Rajah Vaina Brooke tadi. Mic Eric. Kaderi, tutup mic. Okay, sorry. Ingat tanya soalan. Okay, kemudian
rancangan untuk melaksanakan. Tadi dia dah buat perlembagaan. So bila dia nak melaksanakan itu tak kesampaian. Kerana apa? Berlakunya Perang Dunia yang Kedua. Jadi apabila berlaku Perang Dunia Kedua, tentera Jepun telah menyerang dan menduduki Sarawak pada tahun 1941. Dan dalam tempoh waktu tentera Jepun ini menyerang Sarawak, Raja Vainabruk ni dia pergi Australia, dia tak ada kat Sarawak. Dia pergi Australia. Dia berada di Australia sepanjang tempoh ni, dan dalam tempoh Sarawak itu berada di bawah Jepun, kerajaan British telah mengambil kesempatan untuk memujuk Raja Vainabruk supaya menyerahkan Sarawak sebagai tanah jajahan mahkota British. Okey, sewaktu pendudukan Jepun di Sarawak, kerajaan British ni dia dah bercita-cita untuk menguasai semua kawasan. Ini termasuklah dekat semenanjung Tanah Melayu ketika itu, dan sebab tu kita tengok lepas Perang Dunia adanya mereka memperkenalkan Malayan Union. So ini yang berlaku di Sarawak juga. British cuba untuk mengambil Sarawak juga di bawah pemerintahan mereka, dan apa yang mereka buat, mereka kena pujuk Raja Vainabruk ini supaya menyerahkan Sarawak kepada mereka. Okey, jadi dalam tempoh ini mereka juga telah menubuhkan beberapa jawatan kuasa untuk merancang bagaimana Sarawak ini selepas perang. Dan antara rancangan-rancangan tu yang paling utama sekali adalah kerajaan British ni dia nak Sarawak. Itulah bahasa mudahnya. Okey, jadi dalam tempoh tersebut juga, dalam diorang bincang-bincang tu, Jepun telah menyerah kalah pada 14 Ogos 1945, dan ini menjadikan Jepun keluarlah dari Sarawak pada tahun 1945 itu. Okey, dan dipendekkan cerita, keputusan untuk menyerahkan Sarawak itu kepada pihak British itu berhasil. Okey, berjaya. Dan pada tarikhnya, pada 1 Julai 1946, iaitu tadi Jepun keluar dari Sarawak 1945. 1 tahun kemudian, 1 Julai 1946 telah berlaku pengisytiharaan Hari Penyerahan sebagai tanda Sarawak menjadi tanah jajahan British. Jadi secara rasminya pada 1 Julai 1946 Sarawak telah menjadi tanah jajahan British, dan cita-cita atau hasrat British untuk mengambil urus takbir Sarawak ini berjaya dilakukan pada 1 Julai 1946. Dan pada ini bendera Sarawak yang sudah berkibar 100 tahun di bumi Sarawak di bawah pentadbiran Brooke terpaksa diturunkan dan digantikan dengan bendera Union Jack. Dan awak bayangkan perasaan macam kita merdeka baru-baru ni baru 64 tahun. Mereka dah 100 tahun berkibar bendera hitam merah kuning itu di bumi Sarawak, terpaksa diturunkan dan digantikan dengan bendera kuasa asing. Dan bayangkan perasaan mereka masa tu. Okey, dan upacara rasmi ini, Hari Penyerahan Sarawak ini telah diadakan di Kuching dalam suasana penindasan terhadap sebahagian penduduk Sarawak. Mereka tak boleh terima, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang sedih, yang tak tahu apa yang berlaku sebab mereka tidak diberitahu tentang perkara ini. Bila tahu perang, tiba-tiba Sarawak diserahkan, negara mereka kena menjadi sebuah tanah jajahan. Mereka sangat kecewa. Okey, ini adalah antara faktor penyerahan Sarawak. Ini faktor utama yang digariskan dalam kebanyakan sejarawan ataupun kajian-kajian sejarah. Ini antara faktor-faktor utama. Yang pertamanya kerana Charles Vainabruk, raja yang ketiga ini, dia tak ada waris lelaki. Anak dia semua perempuan, tiga-tiga perempuan. Okey, dan ada yang menyucut-nyucut jugalah yang macam sebabkan dia tak ada waris lelaki, jadi ada cubaan-cubaan dari dia punya setiausaha sulit, dia punya orang-orang ikut yang dia punya pekerja-pekerja macam pegawai-pegawai dia yang cuba untuk macam ambil Sarawak itu sebabkan dia tahu Charles Vainabruk ni tak ada waris lelaki ataupun tak ada anak lelaki. Okay, dan kemudiannya masalah kewangan. Raja Vainabruk dia mengalami masalah ekonomi. Dia ada masalah dari sudut ekonomi lah untuk membangunkan semula Sarawak selepas perang. Sebab kita tahu keadaan lepas perang sangat teruk, banyak bangunan yang runtuh, hasil-hasil bumi pun banyak yang rosak,
Jadi untuk membangunkan semula Sarawak pada ketika itu memerlukan peruntukan yang sangat-sangat besar, dan Rajah Vainabruk tak ada peruntukan tu. Dan ada juga dalam satu buku yang ditulis mengatakan bahawa anak Rajah Vainabruk ni dia bercerai tau dengan suami dia. Jadi Rajah Vainabruk ni kena tanggung anak-anak dia pula. Macam tu. Jadi memang masalah keuangan tu memang menjadi isu sangat bagi Rajah Vainabruk. Dia memang tak ada duit dah nak bangunkan Sarawak. Okey, kemudian yang ketiga adalah krisis keluarga Brooke. Rajah Vainabruk, sepatutnya pemerintahan Brooke ni diserahkan kepada Anthony Brooke, iaitu anak saudara Charles Vainabruk ni. Anak saudara. Charles Vainabruk ni dia ada adik. Tapi adik dia tu sakit, adik dia lelaki. Jadi sepatutnya Sarawak ini diserahkan kepada Anthony Brooke ini. Tapi dia tak nak sebab mereka tidak sekepala. Mereka selalu bergaduh. Mereka tak bersefahaman. Jadi dia tak rasa yang Anthony Brooke ini mampu untuk mentadbir Sarawak. Macam itulah. Okay, jadi dia tak nak serahkan. Kemudian bila dah diserahkan, masyarakat Melayu, ini antara reaksi penduduk Sarawak apabila mereka dapat tahu Sarawak ini akan diserahkan kepada, bukan akan diserahkan, sudah pun diserahkan kepada pihak British. Jadi masyarakat Melayu merupakan golongan yang paling dahsyat menerima akibat dia. Okey, mereka berpecah kepada dua kumpulan. Ada pro serahan, iaitu mereka yang menyokong, mereka sokong pemerintahan Sarawak ini diserahkan kepada British, dan juga ada anti serahan yang mana mereka menentang penyerahan Sarawak kepada British. Namun kumpulan anti serahan merupakan kumpulan majoriti yang boleh ditarif juga sebagai golongan nasionalis, kerana mereka ini, golongan anti serahan ini menuntut kemerdekaan Sarawak. Mereka tak nak Sarawak ini berada di bawah cengkaman pihak British. Okey, dan dalam keadaan ini ada juga golongan pribumi, tapi dalam kumpulan yang kecil sahaja. Yang paling ramai adalah masyarakat Melayu Sarawak, sangat ramai. Dan ini juga ada juga yang kajian yang mengatakan bahawa reaksi penduduk Sarawak ini terhadap penentangan British ini melibatkan kumpulan orang Melayu yang sangat ramai yang pernah berlaku dalam sejarah Sarawak. Okey, ini contoh gambar dia lah. Okey, antara faktor-faktor penentangan, kenapa mereka ini menentang, kenapa mereka ni tak nak Sarawak ini berada di bawah British, dan kenapa mereka marah sangat adalah kerana yang pertama, pelanggaran wasiat Charles Brooke. Charles Brooke adalah rajah putih yang kedua, bapa kepada Vainabruk tadi. Okey, Charles Brooke ni dia ada tulis satu wasiat bertarikh 16 September 1913. Dan wasiat ini secara ringkasnya lah, wasiat ini ditulis bahawa Sarawak dia bagi tahu dekat Rajah Vainabruk yang tak boleh ada perubahan dekat Sarawak ini sekiranya tidak berunding dengan adik dia Bertram Brooke. Maksudnya kalau ada apa-apa, Vainabruk nak buat apa-apa perubahan dekat Sarawak, melibatkan pentadbiran ke apa-apa sahaja di Sarawak, mesti berunding dahulu dengan adik dia, iaitu Bertram Brooke. Adik dia bapa kepada Anthony Brooke tadi. Charles Brooke ni dia ada dua orang anak lelaki. Satu Rajah Vainabruk yang jadi rajah ketiga Sarawak, dan yang kedua adalah Bertram Brooke. Okay, so dalam wasiat Charles Brooke ni bagi tahu kalau nak buat apa-apa dengan Sarawak, bincang dulu dengan adik kau. Macam itulah lebih kurang. Jangan suka-suka hati je. Tapi penyerahan Sarawak kepada pihak British, Bertram Brooke ni tidak diajak berunding. Anthony Brooke tidak diajak berunding. Hanya Vainabruk dan pihak British sahaja. Jadi ini telah melanggar wasiat Charles Brooke. Sebab itu penduduk Sarawak rasa tertipu, rasa benda ni tak sah, penyerahan ni tak sah. Okey, dan kemudian yang kedua adalah pencabulan prinsip 8 Perlembagaan 1941 yang kita sentuh tadi untuk menyediakan Sarawak ke arah berkerajaan sendiri. Dalam perlembagaan tu telah ditulis bahawa Sarawak ini ingin perancangan Rajah Vainabruk ingin menyediakan Sarawak
ke arah berkerajaan sendiri, nak latih penduduk Sarawak supaya mereka dapat mentadbir negeri mereka sendiri, nak bagi pendidikan yang sewajarnya, nak bagi pengetahuan, pendedahan yang sewajarnya. Tapi kenapa tiba-tiba nak bagi Sarawak dekat British? Jadi bila dah bagi dekat British, macam mana mereka nak mentadbir sendiri? Jadi mereka rasa tertipu dengan idea-idea inilah. Jadi sebab itu juga ini menjadi faktor mereka menentang penyerahan Sarawak kepada British. Okey, lepas tu yang ketiga adalah tipu helah dan sorogan Mac Ryan. Mac Ryan ini dia adalah setiausaha Raja Wynebrook. Dia telah mendapatkan persetujuan pembesar-pembesar tempatan untuk bersetuju dengan penyerahan Sarawak ini. Dia bagi rasuah, dia bagi duit. Lepas tu dia buat tipu helah. Dia kata duit ni suka-suka je, tak ada apa-apa pun. Tapi kau sign je aku bagi kau duit. Dia tak cakap pun duit tu untuk apa. Tapi rupanya bila mereka yang pembesar-pembesar tempatan ni dah sign, dah tanda tangan, baru mereka tahu yang mereka tanda tangan itu adalah persetujuan untuk menyerahkan Sarawak. Jadi mereka rasa tertipu. Pembesar-pembesar tempatan ni rasa tertipu. Dan ini antara faktor-faktor utama yang menjadi penentangan ataupun kenapa Sarawak ini golongan anti penyerahan menentang penyerahan Sarawak kepada pihak British. Okey, kemudian masuk kepada penentangan penentangan anti serahan. So bermula pada tahun 1946 bila idea awal ini telah dinyatakan. Raja Wynebrook ini dia bagi tahu yang Sarawak akan diserahkan kepada pihak British melalui corong-corong radio sahaja. Dia tak bagi tahu depan-depan. Jadi lagilah rakyat Sarawak ni rasa tak tahu apa-apa, tiba-tiba dah diserahkan. Okey. Dan penentangan untuk tempoh pertama iaitu dari tahun 1946 hingga 1948 penentangan telah berlaku secara aman. Aman je, tak ada tumpah darah aman je. Tapi walaupun berlaku secara aman tetapi berterusan. Macam tu. Dan dalam tempoh ini penentangan telah diketuai oleh golongan perabangan ataupun golongan senior. Golongan yang dah tua-tua sikit lah. Golongan yang pertengahan macam tu. Tak adalah sampai warga emas. Tapi yang senior-senior lah kiranya. Jadi mereka inilah yang mengetuai penentangan penyerahan Sarawak pada waktu ini. Waktu idea ini dikemukakan melalui apabila Raja Wynebrook mengemukakan idea untuk menyerahkan Sarawak kepada pihak British melalui corong-corong radio tu, golongan ini dah start buat poster, dah start buat kain rentang, dah start nak tunjukkan penentangan. Dan apabila mereka punya tindakan ini tidak diendahkan sebab upacara penyerahan itu tetap berlaku pada 1 Julai, tapi mereka tetap meneruskan penentangan-penentangan ini walaupun Sarawak itu sudah diserahkan kepada pihak British. Okey. Dan golongan ini ataupun dalam tempoh ini mereka telah menghantar, antara penentangan yang mereka buat, mereka telah hantar surat bantahan, hantarlah dekat British, hantar dekat Singapura, hantar dekat pejabat jajahan, pejabat tanah jajahan, pejabat macam-macam. Mereka hantar nak bantah, nak mengatakan yang serahan Sarawak ini tak sah. Tolonglah, tak sah, penyerahan ini tak sah sebabkan faktor-faktor yang tadi, yang pencabulan prinsip, pelanggaran wasiat macam tu. Dan kemudian mereka mengadakan juga syarahan. Dan orang-orang ataupun golongan perabangan ini mereka senior, mereka sangat berpengalaman dalam pentadbiran, sewaktu pentadbiran di bawah dinasti Brooke. Jadi mereka telah mengadakan syarahan, panggil orang kampung, dengar sini, ini kita kena tentang benda ni tak bagus untuk generasi kita, kita akan berada di bawah singkaman kuasa asing semua. So mereka buat syarahan, mereka melakukan protes dengan memboikot acara kerajaan dan dengan memboikot acara kerajaan. Sewaktu Governor British datang nak tengok, datang ke Sarawak untuk tengok kawasan perkampungan, apa yang penduduk buat, diorang tutup tingkap. Diorang tutup pintu, diorang tutup lampu, diorang tak buka, bukan tutup lampu, diorang memang gelap. Dan dikatakan waktu itu keadaan sangat suram. Budak-budak pun tak main dekat luar rumah. Dah sebab mereka tahu ada orang putih nak datang,
orang British nak datang dekat kampung mereka, mereka tak bagi anak mereka main dekat luar. Dia nak boycott, betul-betul boycott, tak nak jumpa, tak nak tengok pun muka dia benar itu. Dan ini yang berlaku, suasana yang berlaku waktu itu di kampung-kampung dekat sekitar, dekat kawasan Sarawak itu. Mereka memang betul-betul memboikot. Ada dengar je orang British nak datang dekat kawasan ni, mereka tak akan pergi sana. Duduk dalam rumah kunci pintu. Dan penuh dengan mereka punya rumah tu, poster-poster yang tolak penyerahan dan sebagainya. Okey, kemudian mereka juga mengadakan demonstrasi secara besar-besaran. Demonstrasi terbesar. Demonstrasi terbesar telah diadakan genap setahun penyerahan Sarawak. Sarawak diserahkan pada 1 Julai 1946. Setahun kemudian, 1 Julai 1947, mereka mengadakan satu demonstrasi. Dan demonstrasi ini merupakan demonstrasi yang sangat besar yang melibatkan seramai 15,000 penyokong anti-serahan. Apa mereka buat? Mereka berarak pergi masuk kampung, keluar kampung ni, masuk kampung, lalu kampung-kampung. Semua kampung-kampung yang menolak penyerahan, yang menolak serahan Sarawak ini, serahan Sarawak kepada British ini, mereka berarak dari situ, masuk keluar semua dan menuju ke pusat Bandar Kuching dan berkumpul di sana. Mereka membawa bendera Sarawak, mereka membawa poster dan kain rentang. Mereka berjalan, anak kecil pun ada. Kalau tengok dalam gambar ni, anak kecil pun ada. Dan macam saya katakan tadi, waktu ini golongan yang menentang dan menyokong, menentang ni sangat ramai. Dan kenapa dikatakan juga ini menjadi perbalahan antara pergaduhan besar antara masyarakat Melayu. Sebab apa? Bila berlakunya peristiwa macam ni, kalau dia tahu orang tu anti penyerahan dan macam contoh dia, yang si A ni menyokong serahan Sarawak kepada British, yang B ni tak sokong. Bila A ni buat majlis perkahwinan, B ni tak akan datang. Bila A ni mati, B ni tak akan datang. Bila A ni dia solat dekat masjid, sebuah masjid dekat tepi, contoh sebuah masjid dekat tepi sungai, A ni tak akan datang. Macam tu sekali mereka punya boycott dengan golongan sesama mereka disebabkan berbeza ideologi dan disebabkan berbeza penerimaan terhadap penyerahan Sarawak. Maksudnya kalaulah macam contoh bahasa mudah je, kalau lelaki ini keluarga dia menyokong serahan dan si perempuan ini menentang penyerahan, susah nak kahwin. Sampai macam tu sekali. Dan kalau ada adik-beradik pun, kaum kerabat yang meninggal, tapi dia tahu mereka tak sama prinsip dalam hal ini, mereka tak akan datang majlis perkembumian itu. Sampai macam tu sekali pergolakan ataupun perbalahan kaum Melayu pada ketika itu. Hanya sebab berbeza pendapat dan prinsip mengenai penyerahan Sarawak ini. Okey, dan mengenai poster itu juga, mereka telah buat sendiri tahu poster. Mereka tampal dekat rumah, dekat setiap pintu rumah mereka di kampung-kampung dekat Sarawak itu akan ada poster menolak penyerahan. Dan mereka letak juga dekat sampan, dekat kapal-kapal dekat laut, dekat sungai-sungai mereka letak, dekat merata tempat mereka, dekat pokok, dekat mana-mana. Mana je mereka tak pergi, semua ada poster, kain rentang. Mereka benar-benar sangat bersungguh-sungguh untuk menolak pemerintahan British. Mereka tak nak pemerintahan British di Sarawak. Okey, seterusnya berlaku juga peletakan jawatan beramai-ramai. Bila pihak British tengok reaksi penduduk yang bagi dia sangat-sangat mengucar-ngacirkan keadaan lah, sebab sampai boycott bila kerajaan British buat upacara, mereka tak nak datang. Bila keadaan penuh dengan suasana penuh dengan poster, dekat pokok-pokok bertampal, poster-poster semua. So pihak British ni dia mengeluarkan satu surat amaran. Surat amaran ini dalam perkeliling nombor 9, dia satu surat perkeliling mengatakan bahawa kaki tangan kerajaan, pegawai kerajaan yang terlibat dengan gerakan anti-serahan akan diberhentikan dengan serta-merta. So maksudnya dekat sini, golongan yang menentang penyerahan
sesiapa orang yang kerja government, yang kerja kerajaan, yang mereka terlibat dengan gerakan anti serahan, mereka akan dilucutkan jawatan, mereka akan diberhentikan serta-merta mengikut perkeliling ini. Jadi mereka bagi tempoh, pihak British ni bagi tempoh sampai sekian. Kalau you masih terlibat dengan gerakan anti serahan, you akan diberhentikan. Tak boleh kerja kerajaan. Okay? Dan waktu tu, mereka kerja kerajaan tu sebagai satu nikmat pada waktu itu juga. Okay? Dan tapi yang peliknya, bukan yang peliknya, tetapi yang bagusnya tentang mereka punya semangat perjuangan ini, semangat penentangan ini, mereka sendiri letak jawatan. Mereka, pegawai kerajaan ini seramai 338 orang dan kemudian hampir 400, lebih 400 juga telah meletakkan jawatan. Dan jabatan pelajaran merupakan pegawai yang paling ramai letak jawatan. Sehingga menyebabkan 22 sekolah Melayu terpaksa ditutup. Sebab apa? Sebab tak cukup guru. Sebab tak cukup guru nak ajar murid-murid. Sebab ramai sangat guru letak jawatan. Sebabkan protes mereka. Mereka memang berkobar-kobar, mereka tak nak berada di bawah penjajahan ataupun di bawah pentadbiran British. Mereka nekat, mereka sendiri letak jawatan. Walaupun diugut pihak British kata kalau mereka terlibat mereka akan diberhentikan, tapi sebagai tindak balas mereka sendiri yang letak jawatan. So ini yang berlaku di Sarawak pada ketika itu dalam suasana penyerahan penentangan Sarawak kepada pihak British. Okay, seterusnya beralih kepada fasa kedua. Fasa kedua ini penentangan anti serahan pada tahun 1948. Tadi dari tahun 1946 hingga pertengahan 1948. So ini 1948. Barisan Pemuda, ini Barisan Pemuda, Barisan Pemuda kumpulan anti serahan ini, mereka mula rasa hilang sabar dengan pihak British. Sebelum ni, yang mengetuai penentangan mereka adalah golongan perabangan yang saya cakap tadi, yang golongan senior-senior. Tapi bila dah bertahun-tahun dah 46, 47, 48, dah 2 tahun lebih tu, mereka mengadakan demonstrasi menentang, tapi pihak British ni tak hiraukan tindakan mereka, tak hiraukan tuntutan mereka. Jadi anak-anak muda ni, Barisan Pemuda, bukan anak-anak muda lah, Barisan Pemuda ini mereka rasa hilang sabar sangat dengan pihak British. Mereka rasa ini dah tak boleh, diorang ni dah tak boleh nak kita tentang dengan cara yang aman. Kita kena buat sesuatu dengan cara yang boleh buka mata diorang. Dan ini adalah kejadian di Sibu. Pemuda ini sebahagian pemuda telah bertindak menubuhkan sebuah pakatan ataupun kumpulan yang lebih agresif yang dikenali juga sebagai Rukun 13. Rukun 13 ini diambil sempena rukun solat, ada 13. Dan kumpulan ini telah prinsip perjuangan mereka membabitkan pengorbanan jiwa dan raga. Maksudnya dah sampai kategori mengorbankan jiwa, mengorbankan raga. Dah tak adalah nak aman-aman dah tak boleh dah. Diorang dah tak boleh nak teruskan dah dengan secara aman tanpa poster, angkat bendera, pergi demonstrasi, dah tak boleh dah. Mereka cakap dah tak boleh nak buka mata British. Jadi kumpulan ini ditubuhkan oleh Barisan Pemuda di Sibu pada waktu itu. Dan prinsip mereka sangat-sangat radikal hingga melibatkan, kita tengok pembunuhan Gabernor. Rukun 13 merancang untuk membunuh pegawai-pegawai British, untuk membunuh orang-orang putih. Sampai tahap macam tu sekali, sampai tahap membunuh. Bagi mereka membunuh orang-orang asing pada ketika itu dianggap sebagai jihad. Sebab bagi mereka orang asing ini merampas tanah mereka, menguasai
mencuri mereka punya tanah air, ibu pertiwi mereka. Mereka tak boleh, mereka sedih. Mereka sangat marah dan semangat inilah yang mereka terapkan dalam perjuangan Rukun 13 ini dan mereka plan untuk membunuh pegawai-pegawai British. Kemudian ini beliau ini, Sir Duncan Stewart ini merupakan Gubernur Sarawak yang kedua. Beliau ditukarkan ke Sarawak. Beliau dihantar untuk bertugas di Sarawak dan pada satu ketika itu berlaku macam upacara untuk melantik Gubernur ini sebagai Gubernur baharu bagi Sarawak. Jadi Sir Duncan Stewart ini telah datang ke Sarawak untuk melengkapkan untuk lain-lain. Untuk apa kita apalah berlaku peristiwa pelantikan inilah, upacara ni, dan pemuda-pemuda Rukun 13 ini rasa upacara itu nanti akan jadi satu masa yang sesuai untuk mereka melaksanakan mereka punya hasrat ni. Sebab apa? Sebab waktu itu akan ada ramai yang tengok. So mereka nak orang nampak mereka punya aspirasi, mereka punya perjuangan, mereka punya semangat ini. So mereka rasa ini adalah masa yang sesuai untuk melakukan pembunuhan kepada orang British yang pertama bagi mereka, iaitu Gubernur ini. Dan pada ketika itu juga seorang anak muda berusia 17 tahun sama dengan anda-anda yang tingkatan 5 sekarang. 17 tahun dengan beraninya telah menikam perut Gubernur ini. So ini antara peristiwa yang berlaku tahap kedua, penentangan penyerahan Sarawak kepada pihak British, right? So siapa anak muda tadi? Inilah dia. Anak muda itu Rosalie Dobbie namanya. Ketika itu beliau baru berusia 17 tahun. Beliau diamanahkan. Beliau bukan salah seorang daripada anggota Rukun 13. Bukan. Rosalie Dobbie ini mempunyai satu semangat yang orang kampung nampak. Dia ni memang seorang yang cintakan anak bangsa dia. Dia sekolah lagi, tapi bila petang dia akan jadi guru untuk mengajar anak-anak anak-anak penduduk kampung dia pada ketika itu, sebab tadi kan sekolah dah banyak tutup sebab cikgu ramai letak jawatan. Jadi Rosalie Dobbie ini dan kawan-kawan dia setiap petang akan ajar budak-budak ataupun anak-anak orang kampung ini di satu sekolah yang dibangunkan sendiri oleh masyarakat, oleh penduduk kampung itu. Tidak dapat pembiayaan daripada pihak British pun. Jadi Rosalie Dobbie ini telah menjadi guru juga. Dia sangat mempunyai satu semangat perjuangan juga. Tapi dia seorang yang tak bagi tahu tau. Tapi dia akan sentiasa ada bila diperlukan, bila Rukun 13 buat macam perjumpaan ke apa, dia ada je. Tapi dia dengar, dia setuju, tapi dia bukan ahli pun. Dan Rosalie Dobbie ini juga, dia dia meminati Sukarno. Dia ada satu semangat. Kalau diceritakan dalam satu buku, Rosalie Dobbie ini dalam bilik dia penuh dengan buku pasal Sukarno. Dia memang suka baca buku dan banyak buku dia mengenai Sukarno yang waktu itu famous juga dekat yang waktu itu famous juga dengan penentangan Sukarno menentang Belanda. Dan pada ketika Rosalie Dobbie ini merobek, membunuh Gubernur itu, beliau telah memakai pakaian ala Sukarno. Ni Rosalie Dobbie waktu ditangkap tu. Ni baju dia ni, dia pakai pakaian ala Sukarno untuk mendapat semangat Sukarno itu menentang penjajah. Ini baju ala Sukarno dan baju itu, dalam baju itu ada satu baju t-shirt macam warna putih penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Macam tulis-tulisan macam Allah dalam baju yang dia pakai ni. So Rosalie Dobbie ini dia menentang pihak British dengan semangat jihad. Kalau baca buku dia, ya Allah, menangis. Dia menentang dengan semangat jihad yang betul-betul
ingin membebaskan tanah air dia, walaupun dia tahu mak ayah dia tak akan setuju dengan apa yang dia buat ni. Tapi tak boleh untuk melihat bagaimana anak bangsa dia akan terus berada di bawah cengkaman penjajah. Pemuda yang baru berusia 17 tahun ini menerima amanah untuk membunuh Gabernur yang kemudiannya menjadi sejarah dalam sejarah Sarawak. Okey, ini adalah perancang pembunuhan Gabernur. Rosli Dobi bersama 3 perancang pembunuhan Gabernur ini telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Okey, ini 3 orang ini, Awang Ramli, Bujang Suntung dan Mursyidi Siddiq ini merupakan ahli rukun 13. Mereka memang merupakan ahli rukun 13. Mereka lah yang merancang. Yang paling utama yang ni, Awang Ramli ini, beliaulah yang telah merancang kita kena bunuh orang putih ni. Kita kena bunuh. Memang dia punya prinsip dia tegas. Awang Ramli ni seorang yang tegas. Tapi dia menyuruh, dia memilih Rosli Dobi untuk melaksanakan tanggungjawab itu kerana apa? Rosli Dobi pada waktu itu baru berusia 17 tahun. Jadi kalau 17 tahun, kalau membunuh, didapati bersalah, Rosli Dobi, mereka rasa yang Rosli Dobi ni takkan kena hukuman yang berat. Sebab Rosli Dobi masih bawah umur. Okay? Jadi kerana itu mereka menyuruh Rosli Dobi yang ke hadapan untuk melaksanakan hasrat mereka. Tetapi apa yang berlaku, pihak British telah menukar sijil kelahiran Rosli. Okay? Dia menukar sijil kelahiran Rosli yang menyatakan Rosli ini berusia 20 tahun. Macam dah layak untuk dihukum. Jadi sebab itu Rosli pun dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Okay, sepatutnya Rosli Dobi itu tidak layak untuk dijatuhkan hukuman gantung sampai mati kerana masih bawah umur. Tapi pihak British telah menukar tarikh kelahiran Rosli dan beliau dijatuhkan hukuman gantung sampai mati sama dengan 3 orang perancang utama untuk membunuh Gabernur, iaitu ketiga-tiga orang ini juga digantung sampai mati. Okay, dan pihak-pihak British, ahli-ahli rukun 13 yang lain hanya dipenjara, ada yang dipenjara dan berbeza mereka punya tahun lah. Tapi yang utama yang ni, 4 orang ni, termasuk Rosli Dobi. Dan lepas dari kejadian itu, selepas berlakunya pembunuhan Gabernur itu, pihak British telah mengambil tindakan tegas terhadap gerakan anti serahan. Dan ini juga telah, pihak British telah menggeledah semua rumah, telah ambil diorang punya dokumen, semua apa-apa yang sewajarnya, dan keadaan ini telah melumpuhkan perjuangan gerakan anti serahan secara beransur-ansur. So lama-lama anti serahan, perjuangan yang membuat-buat tadi, makin lama bila dah kena tekanan dengan pihak British, mereka pun beransur-ansur jadi dah slow, dah tak menentang lagi. Dan apabila berlakunya pembunuhan ni, mereka lagi takut. Sebab mereka pun tak terfikir yang pemuda ini akan sampai tahap nak membunuh. Macam tu. Okay, so kita dah berada di penghujung. Okay, ini sekiranya apa yang saya cerita ataupun topik kita berkongsi hari ini, kalau nak tahu lebih ataupun mungkin ada yang dah tahu, dah tengok, boleh tengok cerita Warkah Terakhir yang dilakonkan oleh Beto Kusairi. Tajuk dia Warkah Terakhir. Dan cerita ini menggambarkan ataupun menceritakan bagaimana Rosli Dobi bersama kawan-kawan dia sewaktu menjadi sebahagian daripada penentang serahan Sarawak kepada pihak British. Okay, last sekali. Ini Rosli Dobi yang tengah ni. Okay, yang tengah ni Rosli Dobi. Okay, merdeka dengan darah. Yes, Sarawak ataupun Rosli Dobi ini dia membebaskan, merdeka apa maksud? Merdeka itu membebaskan tanah air Ibu Pertiwi dengan darah. Dan waktu berlakunya peristiwa itu, peristiwa yang menggemparkan itu dilakukan oleh seorang anak muda. Seorang anak muda yang ketika itu baru berusia 17 tahun. Tetapi jiwa dia menggelegak
untuk membebaskan tanah air dia, untuk membebaskan ibu pertiwi dia, untuk memastikan generasi dia pada masa akan datang tidak akan terus berada di bawah cengkaman British. Dan ini adalah barisan-barisan pemuda. Ini bukan rukun 13 tapi ini adalah Rosli Dobi ini adalah sebahagian daripada anak muda yang begitu menjadi hero dalam sejarah Sarawak yang akan dikenang sampai bila-bila. Okay, sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okay. Dengar ke suara saya? Dengar. Okay. Dengar. Terima kasih Cik Aina dengan perkongsian yang sungguh menarik sebentar tadi. Banyak yang telah kami semua warga maktab pelajari daripada perkongsian tersebut. Okey, baiklah, kita sudah sampai ke bahagian Q&A. Jika para penonton mempunyai soalan yang hendak ditanyakan kepada Cik Aina, bolehlah komen dalam ruangan komen, dipersilakan. Okey Cik Aina. Ya. Soalan daripada Cikgu Zuhaili. Okay. Bagi Cik Aina, perjuangan manakah yang betul-betul memberi kesan kepada British? Pembunuhan Gubernur atau sebagainya? Okey, nak kumpul soalan lain dulu ke nak saya terus jawab? Boleh terjawab. Okey. Okey. Perjuangan mana yang betul-betul beri kesan kepada pihak British? Sekejap, take kamera dulu. Okey, perjuangan yang paling memberi kesan semestinya perjuangan yang membabitkan pertumpahan darah, iaitu pembunuhan Gubernur. Dan saya perlu cakap benda ni, perjuangan sebelum-sebelum ini yang demonstrasi semua itu juga sebenarnya memberi kesan, tetapi pihak British masih mempunyai ruang untuk mereka macam tidak terlalu melayan sangat. Sebab apa? Macam contoh boykot, mereka memboykot penduduk Sarawak, memboykot upacara British, memboykot acara-acara kerajaan. Mereka memberi tamparan sebenarnya. Sebab apa? Golongan anti penyerahan ini adalah golongan yang majoriti yang ketika itu menentang. Jadi memberi juga kesan kepada pihak British, tetapi kesan itu tidak mengguris, tidak memberi satu tamparan kepada pihak British. Memberi kesan yang masih besar tetapi tidak memberi tamparan kepada mereka. Dan sama juga dengan peletakan jawatan guru-guru sampai sekolah terpaksa ditutup. Bagi pihak British, benda ini sesuatu yang kalau ikutkan mereka terkejut sebenarnya dengan tindakan yang dilakukan oleh guru-guru ataupun pegawai-pegawai kerajaan yang meletak jawatan, sebab mereka tak sangka golongan kerajaan ini akan sanggup untuk meletak jawatan. Tetapi sebabkan masih ada lagi golongan-golongan yang menyokong mereka, jadi mereka teruskan juga menghiraukan tindakan mereka tersebut dan sampailah kepada peristiwa pembunuhan. Dan bagi pendapat saya memang yang memberi kesan kepada pihak British adalah peristiwa pembunuhan, kerana selepas daripada kejadian itu saja memang golongan anti penjajahan juga semakin slow, sebab pihak British dah betul-betul ambil tindakan sampai orang-orang Sarawak pun takut. Yang menentang Sarawak tadi, yang menentang penyerahan Sarawak tadi, mereka dah mula jadi menyokong sebab mereka pun terkejut dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh golongan anti penyerahan, sebab mereka tak fikir pun sampai ke tahap itu.
perjuangan penduduk-penduduk Sarawak pada ketika itu. Dan kalau dah orang penduduk di Sarawak sendiri terkejut, apatah lagi pihak British sendiri yang mereka memang tak sangka akan ada rakyat ataupun rakyat yang mereka jajah ini sampai memberi mereka satu kesan membunuh, bertumpahkan darah untuk menunjukkan kemarahan mereka terhadap peristiwa yang mereka lakukan, iaitu mengambil pentadbiran Sarawak daripada dinasti Brooke. Okey, terima kasih Cik Aina. Ada apa-apa lagi soalan daripada para penonton? Okey, nampaknya tak ada soalan daripada penonton. Jadi alhamdulillah rasanya kita sudah berada di penghujung program. Banyak perkongsian yang telah dikongsikan oleh Cik Aina kepada kita pada malam ini. Semoga segala perkongsian ini dapat kita jadikan motivasi dan semangat untuk terus mempertahankan negeri ini daripada anasir yang tidak baik. Okey, kami daripada pihak MRSM Mukah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Aina kerana sudi berkongsi tentang penentangan penyerahan Sarawak kepada British kepada kami semua. Saya suka juga jika Cik Aina ingin menyampaikan ucapan kepada kami sepatah dua kata atau nasihat kepada kami. Okey. Saya dah sebut ni tadi tapi saya nak sebut sekali lagi, terima kasih atas jemputan dan yang keduanya saya berharap supaya apa yang kita kongsikan, apa yang saya kongsikan hari ini dapat kita sama-sama dapat sesuatu dari ini, sebab sejarah ini bukan hanya boleh diaplikasikan pada hari ini, saat ini atau apabila semasa ia diceritakan, tetapi sejarah ini dia punya penangan dia itu bukan akan berlaku juga, akan dikesan juga untuk generasi akan datang dan generasi sebelumnya, dan dia akan sentiasa diceritakan dan akan sentiasa didengarkan, dan semoga perjuangan yang dilakukan oleh golongan ataupun nenek moyang kita dahulu, terutamanya di Bumi Kenyalang dalam menentang penyerahan Sarawak kepada pihak British ini dapat memberi inspirasi kepada kita bahawa tanah air ini adalah sesuatu yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita sentiasa sayangi, yang perlu kita sentiasa pelajari, dan orang kata tak kenal maka tak cinta, dan sebab itulah juga pentingnya untuk kita mendalami ilmu sejarah, kita kenal background, kita kenal sejarah negeri kita, sejarah negara kita, sejarah ibu pertiwi kita, supaya dapat kita menyemai cinta, bibit-bibit cinta terhadap tanah air kita sendiri. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Aina. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua penonton pada malam ini. Sekian sahaja bual bicara kita pada malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum itu, diminta semua membuka kamera untuk sesi pergambaran. Dipersilakan. Nak tangkap tekan cakap 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Okey, satu lagi. 1, 2, 3. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Aina. Terima kasih semua. Terima kasih. Salam dari Terima kasih, Cik Kuala Aina. Lumpur. Salam dari Kuala Terima Lumpur. kasih Cik Aina. Selamat Hari Malaysia yang bakal tiba. Bye. Terima kasih Kak Aina. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Cik Aina. Okay. Okay.